Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah mengguna pakar kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah untuk minggu ini akan masuk kembali kitab Safinatun Najah. Sebab beberapa minggu yang terdahulu selepas daripada pembicaraan syarat istinja dengan batu, saya pergi kepada pembicaraan tambahan yang tidak dibicara dalam kitab Safinatun Najah berkaitan dengan adab ketika qada hajah. Bicara adab di qada hajah. Kemudian minggu lepas contohnya pergi kepada pembicaraan berkaitan dengan definisi tandas. Kemudian minggu lepasnya hari Jumaat, yang mana hari Sabtu tu 1 Syawal, hari raya puasa. Jadi Jumaat minggu lepas saya pergi kepada tajuk tambahan pembicaraan berkaitan dengan takbir raya. Jadi insya-Allah untuk minggu ini saya akan masuk kembali pembicaraan dalam kitab Safinatun Najah. Kalau sidang pendengar mengguna pakar kitab Safinatun Najah hak Jawi, dia kitab Safinatun Najah ni ada hak Jawi dan ada hak Rumi. Jadi saya pakar kitab Safinatun Najah hak Jawi. Dan kemungkinan lah sebahagian kitanya mengguna pakar kitab Safinatun Najah hak Rumi. Jadi saya hanya beritahu muka surat dan juga baris berapa hak Jawi sajalah. Jadi kitab Safinatun Najah hak edisi Jawi ni muka surat 3 baris yang kedua daripada bawah. Yang mana insya-Allah akan membicarakan berkaitan dengan tajuk wuduk. Akan membicarakan berkaitan dengan tajuk wuduk. Cuma dalam kitab Safinatun Najah ni membicarakan tajuk wuduk hanya membicarakan berkaitan dengan fardu ataupun kita sebut sebagai rukun wuduk yang 6 perkara. Adapun pembicaraan berkaitan dengan perkara-perkara yang disunatkan ketika berwuduk tidak didatangkan. Jadi insya-Allah selepas habis pembicaraan berkaitan dengan fardu ataupun rukun wuduk yang 6 perkara, saya akan tambah pula pembicaraan berkaitan dengan perkara-perkara yang disunatkan ketika berwuduk. Jadi hak tambahan tu saya tak pakai kitab Safinatun Najah lah. Jadi sidang pendengar maklumi, kitab Safinatun Najah ni kitab fiqh yang agak ringkas. Kitab fiqh tapi di awalnya pembicaraan berkaitan dengan
rukun Islam dan juga pembicaraan berkaitan dengan rukun iman. Kemudian masuk tajuk pekoh ni, tajuk bab taharah, tajuk bab sembahyang dalam bab pekoh ni. Jadi pembicaraannya agak ringkas sedikit lah. Jadi hak mana-mana pembicaraan yang tidak ada dalam kitab Safinatun Najah, saya akan tambahlah pembicaraan yang tidak ada dalam kitab Safinatun Najah. Contohnya saya sebut tadi, insya-Allah lepas habis pembicaraan berkaitan dengan fardu ataupun rukun wudu 6 perkara, saya akan tambah pembicaraan berkaitan dengan perkara-perkara yang disunatkan ketika berwudu. Ini sebagai contohlah. Terdahulunya bicara berkaitan dengan istinja dengan batu. Jadi sebelum saya memulai bicara istinja dengan batu, saya perinci dahulu berkaitan dengan istinja dengan air. Barulah saya pergi pembicaraan berkaitan dengan istinja dengan batu. Kemudian saya tambah berkaitan dengan adab ketika qada hajah. Saya tambah berkaitan dengan adab di qada hajah. Jadi maknanya mengguna pakai kitab Safinatun Najah sebagai sandaran lah. Sebagai kita panggil tapak dia di kitab Safinatun Najah. Tapi ada ketika saya akan tambah pembicaraan yang tidak ada dalam kitab Safinatun Najah. Dalam kitab Safinatun Najah ni bicara bab wudu. Nanti dia akan bicara berkaitan dengan syarat wudu. Kemudian pembicaraan berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Dia gitu. Tetapi dalam kitab Safinatun Najah, selepas habis bicara berkaitan dengan fardu ataupun rukun wudu yang 6 perkara, dibicarakan berkaitan dengan air yang banyak, air yang sedikit. Dia bicara bab air. Kemudian selepas bicara bab air, dibicarakan berkaitan dengan perkara yang mewajibkan mandi yang ada 6 perkara, 6 sebab. Barulah dipergi kepada syarat wuduk, kemudian pergi kepada perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Kemudian rukun wuduk yang 6 perkara ni dia agak ringkas, agak pendek. Jadi insya-Allah saya akan perinci lah. Perinci sebagai penambahan. Jadi kitab Safinatun Najah yang saya sebut tadinya dijadikan sebagai tapak, sebagai sandaran lah kitab Safinatun Najah. Jadi hak disi Jawi yang saya pakai ni muka surat 3 baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Furudul wudu'i sittatun. Jadi kalau hak Jawi terjemahannya di bawah. Kalau hak Rumi terjemahannya di sebelah kiri. Itu kalau hak Rumi. Hak Jawi ni terjemahan dia di bawah. Furudul wudu'i sittatun. Terjemahan dia, bermula segala fardu wudu itu 6 perkara. Fardu wudu ada 6 perkara. Jadi kita biasanya sebut rukun. Kita biasa sebut rukun wudu. Dia fardu ke, rukun ke, dia satu makna. Fardu ataupun rukun, dia satu makna. Satu laginya disebut wajib. Tapi jaranglah. Wajib wudu ada 6 perkara. Jarang disebut. Bahkan kalau kata fardu wudu pun jarang disebut. Yang biasa disebutnya rukun wudu ada 6 perkara. Jadi fardu ataupun rukun satu makna. Fardu, rukun, wajib dia satu makna. Jadi satu makna antara fardu, rukun, wajib.
apa dianya? Perkara yang diberi pahala kerana mengerjakannya dan diseksa kerana meninggalkannya. Itu makna kepada fardu ataupun rukun ataupun wajib. Jadi kita biasa sebut dengan rukun wuduk ada 6 perkara. Kita sebut segala fardu wuduk ada itu 6. Mana 6? Al-awwalu an-niyatu. Terjemahan dia, bermula yang pertama itu niat. Setakat tu sahaja. Kemudian as-sani ghaslul wajhi. Bermula yang kedua daripada 6 fardu ataupun rukun wuduk, membasuh muka. Memang agak ringkas sangat-sangat. Jadi kita belajar ni biar selesailah hak qada fardu ain. Dia qada fardu ain ni dia tak boleh nak bilang gitu saja. Rukun fardu yang pertama niat. Kemudian fardu ataupun rukun wuduk yang kedua membasuh muka. Kemudian fardu ataupun rukun wuduk yang ketiga membasuh kedua tangan serta dua siku. Tu rekas sangatlah. Jadi pembicaraan berkaitan dengan niat wuduk. Niat tu niat macam mana? Tu kena bicara. Niat tu bila? Tu kena bicara waktunya. Mana kena perinci. Beginilah kalau nanti masuk kepada rukun sembahyang 13 perkara. Dan kitab Safinatun Najah, rukun sembahyang ada 13 perkara. Rukun sembahyang. Jadi rukun sembahyang yang pertama niat. Tapi niat ni dia agak panjang sedikit. Rukun yang pertama niat. Tapi dalam kitab Safinatun Najah ni di muka sebelah, rukun sembahyang ada 17 perkara. Guana pula tu. Kita biasanya rukun sembahyang 13 je. Dalam kitab Safinatun Najah ni di muka sebelah, arkanus salati sab'ata asyara. Bermula segala rukun sembahyang itu 17 perkara. Dia ada kitab 13 rukun. Ada kitab 14 rukun. Ada kitab 17 rukun. 13, 14 ataupun 17 sama saja. Cuma cara bilang. Cara bilang nantilah. Tak sedut kejut lah. Allah dalam kitab Safinatun Najah, rukun sembahyang ada 17. Yang kita duduk belajar, yang kita amalkan hanya 13. Tak ada lagi 4 tu. Ada cukup rukun sembahyang, tak usah sembahyang. Tak. 13, 14 rukun dalam setengah kitab. Dan kitab Safinatun Najah, 17 rukun. Tetapi sama sajalah. Cuma cara bilang sahaja yang berbeza. Ni dah oleh kerana kebetulan saya sebut dah ni, saya sebutlah cerekah. Biasanya rukun 13 ni, kita biasanya rukun yang kelima, rokok serta tamakninah. Rukun yang kelima. Rukun yang keenam, i'tidal serta tamakninah. Rukun yang ketujuh, sujud 2 kali serta tamakninah. Rukun yang ke-8, duduk antara sujud serta tamakninah. Jadi tamakninah tu rukun, tetapi tak ada nombor suku ke dia tupang je. Rukun yang kelima, rokok serta tamakninah. Ada pun 17 ni gini sidang pendengar. Rukun yang kelima, rokok. Rukun yang keenam, tamakninah dalam rokok. Rukun yang ketujuh, i'tidal. Rukun yang ke-8, tamakninah dalam i'tidal. Rukun yang ke-9, sujud 2 kali. Rukun yang ke-10, tamakninah dalam sujud yang 2 kali. Rukun yang ke-11,
duduk atau sujud. Rukun yang ke-12 tamatninah ketika duduk atau sujud. Jadi 17 lah sebab dia bilang suku-suku. Tamatninah rokok 1 nombor, tamatninah dan i'tidal 1 nombor, 17 hati lah. Saya nak cerita di sininya disebut rukun yang pertama niat. Pendek je. Tapi di musuh 12 didatangkan. Niat ni. Hak wajib kosok, hak wajib kosok dan ta'yin, hak wajib kosok ta'aruk dan ta'yin. Dia bicara. Hak tu yang kita nak kemas tu. Kemudian dalam kitab Safinatun Najah ni di musuh sebelah rukun yang kedua takbiratul ihram. Musuh 12-nya syarat takbiratul ihram ada 16 syarat. Ni tu kita nak mengajar. Kemudian musurat 13 pula syarat bagi rukun Fatihah. Itu yang kita nak belajar. Bukan hanya bilang rukun 13 ataupun rukun 17 sahaja. Sama di sinilah. Bukan hanya setakat bilang fardu wudu ataupun rukun wudu 6 perkara. Al-awwalu an-niyatu, bermula yang pertama itu niat. Bukan setakat tu. Kita insyaAllah akan perici lah berkaitan dengan niat. Cuma di hadapan tu musurat 4 disebutlah berkaitan dengan niat. Dia sebut berkaitan dengan niat. Hak di musurat 4 wan niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Niat ni qasad akan satu pekerjaan serta dengan qasad akan sesuatu disertakan dengan perbuat. Tempat niatnya di hati. Berlafaz niat nawaitul wudu'a contohnya, itu hukumnya sunat. Waktu berniat ketika permulaan membasuh muka. Dia bicara di hadapan. Jadi berkaitan dengan rukun niat. Jadi fardu wuduk yang pertama, rukun wuduk yang pertama adalah niat. Niat ni di hati. Kemudian niat ni di permulaan kita membasuh muka. Sebab muka adalah rukun fardu wuduk, rukun wuduk yang pertama. Memanglah niat fardu ataupun rukun wuduk yang pertama. Membasuh muka diletak sebagai fardu ataupun rukun wuduk yang kedua. Tapi kalau kita nak kira basuh muka, kemudian permulaan basuh muka tu niat. Jadi kira-kiranya mana dulu antara niat dengan membasuh muka? Dulu basuh muka lah. Start je basuh muka disertakan dengan niat. Kalau kira gitu kok, basuh muka lah rukun pertama. Tapi kaedah susunan rukun pekoh ni sebut niat lah dahulu. Macam contoh, kita nak semayang. Rukun yang pertama niat. Rukun yang kedua takbiratul ihram. Jadi masa kita semayang, mana dulu niat dengan takbir? Bahkan mana dulu takbir dengan berdiri? Berdiri rukun semayang ketiga. Adakah niat dahulu siap-siap baru takbir? Rukun yang kedua semayang. Takbir siap-siap barulah berdiri. Rukun semayang ketiga. Tidak. Berdiri dahulu. Kemudian takbir. Kemudian dalam takbir berniat. Kalau nak kira, rukun pertama berdiri. Rukun kedua takbir. Rukun yang ketiga niat. Tapi kaedah pekoh diletak niat sebagai rukun yang pertama. Sebab niat ni diumpama sebagai kepala lah. Kepala kepada amalan yang kita nak kerjakan, disertakan dengan niat. Jadi bicara niat terlebih dahulu. Itu rukun yang pertama. Sebab ketika membasuh muka, fardu wuduk yang pertama, ketika itulah berniat. Cuma sebelum membasuh muka, kemudian berserta dengan niat, perbuatan wuduk kita sudah ada 2-3 perbuatan wuduk yang sebelum daripada membasuh muka.
Tapi perbuatan wuduk tu perbuatan yang sunat lah. Perbuatan yang sunat. Tetapi perbuatan wuduk yang dilakukan sebelum daripada membasuh muka disertakan dengan niat. Tapi sebelum membasuh muka disertakan dengan niat, beberapa perkara yang kita lakukan yang ianya adalah perbuatan wuduk yang dihukumkan sunat. Tiba-tiba perbuatan wuduk yang dihukumkan sunat tadi ni dilakukan sebelum daripada membasuh muka beserta dengan niat. Jadi macam mana yang sebelum daripada membasuh muka beserta dengan niat, yang ia menjadi basuhan wuduk, hak berkaitan dengan basuhan sebelum daripada berniat serta membasuh muka. Mana yang dilakukan ianya adalah perbuatan pekerjaan wuduk yang dilakukan sebelum membasuh muka serta berniat. 4 perkara. Yang pertama, membasuh pergelangan tangan. Yang kedua, bersugi. Yang ketiga, berkomo-komo. Yang keempat, memasukkan air ke dalam hidung. Yang pertama, membasuh pergelangan tangan 3 kali. Yang kedua, selesai membasuh tangan, bersugi. Sama ada dengan kayu sugi ataupun bersugi dengan umpama berus gigi. Itu di antara sunnatun muakkadah. Perkara sunat yang kuat tuntutan ketika kita berwuduk. Apabila berwuduk dengan meninggalkan bersugi, hukumnya adalah makruh. Jadi selepas basuh pergelangan tangan, kita pun bersugi. Selepas bersugi, kita pun melakukan perbuatan wuduk yang ketiga, berkomo-komo. Perbuatan wuduk yang keempat, memasukkan air ke dalam hidung. 4 perkara yang ianya adalah perbuatan wuduk yang disunatkan, tetapi belum lagi membasuh muka disertakan dengan niat sebagai rukun fardu ataupun rukun wuduk yang pertama. Nak dapat satu-satu perkara amal tu jadi, dia kena niat. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi SAW. Amal tu dia kena niat. Tak apalah, selepas dia membasuh muka beserta dengan niat, membasuh tangan sampai ke siku, menyapu kepala, menyapu telinga, membasuh kaki, okeylah. Itu menjadi wuduk sebab dilakukan selepas daripada berniat rukun wuduk yang pertama, fardu ataupun rukun wuduk yang pertama ketika membasuh muka. Jadi persoalan saya tadi, 4 perkara perbuatan wuduk yang hukumnya sunat yang terlakukan sebelum daripada membasuh muka serta berniat wuduk. Jadi macam mana nak dapat pahala 4 perkara sunat ni? Maka untuk dapat pahala 4 perkara sunat yang dilakukan sebelum daripada membasuh muka beserta dengan fardu atau rukun wuduk pertama, itu niat. Jadi ketika membasuh tangan, jangan lupa sidang pendengar, membasuh tangan beserta hati berniat membasuh tangan sebagai sunat wuduk. Dia gitu. Barulah basuh tangan tu bukan hanya bersih tangan, dapat pahala sunat membasuh tangan. Yang mana membasuh tangan ni hukumnya sunat walaupun tangan kita berkilat. Berkilat macam mana sidang pendengar? Kita mandi siap-siap, mandi dengan bersabun. Jadi tangan kita tu memang berkilat. Tapi apabila selesai mandi beserta dengan bersabun, kita pun berwuduk sebab kita nak solat. Kita tetap disunatkan basuh tangan sebagai sunat wuduk. Tangan kita berkilat, bersih sangat-sangat sebab baru sudah mandi. Jadi kita basuh tangan ni sebagai sunat wuduk. Kena niatlah. Ni nanti saya akan bicaralah. Bila bicara berkaitan dengan perkara yang disunatkan ketika berwuduk, insya-Allah selepas daripada selesai pembicaraan
fardu ataupun rukun wuduk yang 6 perkara ni. Ini sebagai cerita mula-mula. Jadi kita basuh tangan. Itu dipanggil perbuatan. Membasuh tangan, fi'li, perbuatan yang sunat. Di saat kita membasuh tangan, ada qauli, ada bacaan yang disunatkan. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika membasuh tangan, fi'li, perbuatan sunat, qauli, perkataan sunatnya, serta Bismillahirrahmanirrahim, serta dengan qalbi yang disunatkan. Niat di hati, membasuh tangan sebagai sunat wudu. Tu. 3 situ. 3, satunya perbuatan fi'li yang disunatkan, membasuh pergelangan tangan, beserta dengan qauli, bacaan yang disunatkan, iaitu kita baca ketika permulaan basuh pergelangan tangan, Bismillahirrahmanirrahim, beserta dengan qalbi, niat di hati, saja aku basuh tangan sebagai sunat wudu. Itu 3 perkara serentak. 3 perkara serentak. Macam beginilah, ni contoh. Jadi untuk minggu ni pun, bicara fardu ataupun rukun wuduk yang pertama, niat ni pun tak selesai lagi lah. Jadi saya pun tidaklah tergesa-gesa. Sebab kitab Safinatun Najah ini baca gitu je lah. Tidak ditetapkan oleh Mani FM-nya nak kena habis berapa tahun. Tak ada tu. Dia tak ada. Kalau ditetapkan ada setahun ke kena tamat, 2 tahun ke kena tamat, tu kena atur molek lah. Ni tak ada. Jadi pihak radio Mani FM ni dia tidak ada. Mana saya tidak tergesa-gesa lah. Jadi mana baca hak kitab ni baca sikit-sikit, kemudian kita kena tambah huraian lah. Jadi seeloknya sidang pendengar yang ada kitab Safinatun Najah ni, seeloknya ada kertas kosong lah, buku ke apa ke, dijadikan sebagai catatan. Dengan mencatat, barulah ilmu tu terikat. Sebab kalau kita tak catat, ilmu tu akan terlucu. Nak ikat ilmu dengan catatan. Sebab otak kita ni, banyak perkara nak kena mikir. Akhirnya, tak catat. Akhirnya ilmu cabut lah, dah ikat. Nak ikat ilmu dengan catatan. Ni contoh-contoh. Tapi hak ni hak rukun belaka ni. Ada fa'il, ada hak rukun 2, hak sunat 1. Hak rukunnya takbiratul ihram, rukun qauli, yang rukun qauli, Allahu akbar. Hak qalbinya niat. Tu rukun yang pertama, niat sembahyang. Di saat yang sama, rukun qauli, rukun bacaan, Allahu akbar. Hak perbuatan, perbuatan, kalau hak rukunnya qiyam. Kalau sunatnya angkat kedua tangan. Tu hak sunat. Serentak tu. Serentak. Jadi hak qalbinya niat, tu rukun yang pertama. Hak qaulinya Allahu akbar, takbiratul ihram, rukun yang kedua. Hak fi'linya berdiri. Tu rukun fi'li. Itu yang ketiga. Berdiri tu hak rukun fi'li. Hak fi'li satu laginya angkat kedua tangan, hak yang disunatkan. Serentak 3. Dia ada niat, dia ada bacaan, dia ada perbuatan. Jadi basuh pergelangan tangan, yang pertama niat, ketika permulaan perbuatan sunat membasuh pergelangan tangan, berserta dengan bacaan sunat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kena niat sebagai sunat wuduk ketika membasuh pergelangan tangan. Barulah basuh tangan tu boleh pahala sunat wuduk. Tak niat tak boleh pahala sunat wuduk. Tak panggil amal. Sebab Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal tu dikena ada niat. Saya niat nanti ketika membasuh muka. Tu tengah dah.
Hak ni hak sebelum ni. Hak sebelum ni, hak 4 perkara tu. Basuh pergelangan tangan, bersugi, berkomo-komo dan memasukkan air ke dalam hidung. Sedang pendengar ni amati molek lah. Ni kita bicara ilmu fiqh ginilah. Kadang-kadang kita ingat ke beres belaka dah. Lepas belajar-belajar, kena niat juga ketika basuh pergelangan tangan. Dah kalau tak niat, dia bukan rukun wuduk, bukan fardu wuduk. Wuduk sah. Lepas tu, tak ada pahala sunat basuh tangan, bersugi, berkomo-komo dan memasukkan air ke dalam hidung sebab tidak ada niat ketika membasuh pergelangan tangan. Jadi basuh tangan sunat. Berniat pun hukumnya sunat. Tak berniat sah wuduk tapi tak ada pahala sunat membasuh pergelangan tangan, bersugi, berkomo-komo dan tak ada pahala sunat memasukkan air ke dalam hidung. Rugi sangatlah. Buat semua-semua tapi tak dapat pahala sunat. Jadi apabila ketika membasuh pergelangan tangan disertakan dengan niat sebagai sunat wuduk, selesai. Ketika bersugi selepas daripada membasuh pergelangan tangan, berkomo-komo dan memasukkan air ke dalam hidung selepas bersugi, tak perlu niat dah sebab sudah diniatkan di permulaan ketika membasuh pergelangan tangan. Adapun yang kita bicara sekarang adalah fardu ataupun rukun wuduk yang pertama. Tanpa niat wuduk ketika membasuh muka, tak sah wuduk. Tu hak wajib, hak rukun, hak fardu. Tu hak fardu, rukun ataupun wajib. Hak niat ketika membasuh muka. Kemudian di hadapan dibicara niat tempatnya di hati, waktu berniat ketika membasuh muka, di permulaan membasuh muka. Dia beginilah. Dia dalam kitab, niat adalah di permulaan membasuh muka. Niat adalah di permulaan membasuh muka. Pada ni. Niat ni inda awali ghasli juz'in minal wajhi. Hak niat. Hak di mushaf 4 tu. Di mushaf 4. Baris ketiga daripada atas. Wa waqtuha. Dan bermula waktu niat itu. Inda ghasli awali juz'in minal wajhi. Pada ketika membasuh awal satu juzuk, satu suku daripada muka. Jadi niat ni ketika permulaan basuh muka. Tu ayat kitab. Tapi di sini terkadang timbul salah pemahaman. Apabila kita menyatakan bahawa niat adalah di permulaan membasuh satu juzuk, satu suku, satu bahagian daripada muka. Muka ni daripada dahi, daripada tempat tumbuh rambut pada ghalib di atas dahi tu sampai ke dagu sebelah bawah, kemudian antara dua anak telinga kanan dan kiri. Jadi niat ni ketika membasuh, hak mula-mula basuh satu juzuk, satu bahagian daripada kawasan muka. Jadi hak ni kadang-kadang timbul salah pemahaman berpunca daripada membaca sendiri kitab, kemudian ajar kepada orang ramai. Tanpa yang mengajar tu sendiri berguru betul-betul. Kadang-kadang orang yang mengajar ni pandai pula sebut. Pandai pula sebut. Sebut macam mana? Kita kena belajar. Tidak boleh membaca sendiri. Membaca sendiri ni terkadang kita salah faham. Kena belajar. Memanglah, contohnya sidang pendengar yang mengikuti Money FM dan juga yang mengikuti live FB Money FM memanglah sedang belajar. Persoalan sekarang, kamu yang mengajar, sebelum kamu mengajar,
kamu belajar ke tidak? Yang sedang pendengar sekarang memanglah sedang belajar. Kamu yang mengajar tu belajar ke tidak? Hak tu. Ni kadang-kadang orang mengajar, tekan supaya belajar. Jangan membaca sendiri. Yang mana terkadang malangnya, yang mengajar tu membaca sendiri. Jadi apabila kita niat ni ketika permulaan basuh satu bahagian daripada muka, maka ada orang mengajar sungguh ni. Saya pernah bertemu 2-3 orang dah. Orang yang belajar, yang diajar dengan salah pemahaman. Jadi kita kata niat ni ketika, kalau kita cakap mudah, cakap kapung mudah, niat ni ketika mula-mula kena air di kawasan muka. Kalau kita nak cakap mudah. Niat ni bila? Ketika mula-mula kena air di kawasan muka. Maka kawasan muka yang mula-mula kena air adalah dahi. Dahi lah mula-mula sebab di bahagian muka atas. Tak ada orang basuh muka kena dagu dulu. Kena dagu dulu, dia basuh macam mana? Dia basuh muka, ambil dia dagu naik ke atas barangkali. Sebab tu ada kitab. Niat adalah ketika air kena di dahi. Ada kitab. Niat ketika air kena di dahi. Apa beza niat ketika permulaan air kena di muka? Sebab air kena di muka, yang permulaannya adalah dahi. Sama je lah. Goliknya gitulah. Jadi, kita menyatakan bahawa niat ketika permulaan air kena muka ni, bukan makna masuk muka bawah pahit. Kena serta dengan niat. Tiba-tiba niat tak mari. Ada orang mengajar salah faham, dia kena keluar dulu muka keluar. Kena keluar balik muka. Tarik nafas pula, masuk muka bawah pahit. Kena air mula-mula. Niat tak mari juga, undur balik muka. Sebab apa? Sebab niat ketika mula-mula kena air di kawasan muka, di dahi contohnya. Tu salah faham sangat gitu. Memang ada orang yang diajar seumpama tu oleh orang yang mengajar, yang hanya membaca sendiri. Dia salah faham maksud kita. Niat ni adalah ketika mula-mula air kena di muka. Hak ning ni untuk diiktibar, untuk dikira sebagai membasuh muka wudu. Maknanya kalau air tu muka bawa masuk bawah pahit itu, masuk ni 10 saat dah, 20 saat dah. Niat tak mari lagi, contoh. Niat tak mari lagi, contohnya. Maka tak panggil basuh muka lagi. Dah panggil apa tu? Nak panggil apa gitu panggil basuh sejuk, basuh panas muka koknya. Ke mana? Nak panggil basuh panas muka. Nak panggil basuh muka wudu. Tapi tak terhasil lagi sebab tak mari niat. Dalam 10 saat muka duduk bawah pahit itu, barulah dapat niat. Itulah dia panggil permulaan basuh muka wudu. Sebab apa? Mari niat dah. Tapi letak muka bawah pahit tu 10 saat dah. Tapi mula-mula kena air di muka 10 saat tu, tak panggil lagi wudu. Sebab tak serta niat. Jadi, mari niat. Itu. Gitu, mari niat dah. Mari niat. Barulah. Itulah dipanggil permulaan basuh muka. Gitu je lah. Maknanya, ketika ketika bubuh muka bawah pahit, tak mari niat, tunggu situlah, jangan keluar muka daripada pahit. Tapi tak panggil, tak kira sebagai basuh muka wuduk lagi sebab tak disertakan dengan niat. Habis. Kemudian nak niat tu niat apa? Niat yang masyhurnya dua lah. Orang lama biasa berniat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Yang kedua, orang-orang muda-mudanya sekarang, saja aku mengambil wudu ataupun saja aku mengambil air sembahyang kerana Allah. Ni. Dan kitab dia ada, so kitab ni disebut niat ni ada 9 jenis niat.
Ada 9 niat wuduk ni. Ada 9 pasang niat wuduk ni. Tapi yang sebut tadi, yang masyhurnya 2. Saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah, 1. Yang kedua, saja aku mengambil wuduk ataupun saja aku mengambil air semayang kerana Allah. Jadi, nantilah insyaAllah minggu hadapan saya akan bicara berkaitan dengan nak niat tu macam mana. Niat ketika permulaan basuh muka. Nak niat-niat macam mana? InsyaAllah saya akan sambung minggu hadapan. Kemudian ada satu soalan dari Fairuz Muhammad ni. Dia ada soal sikit. Niat saja aku berwuduk ketika basuh tangan sama niat basuh muka boleh ke tak? Boleh je. Jangan niat wuduk je. Soalan kedua, mana lebih baik basuh muka dan hidung asing-asing atau bersekali? InsyaAllah ketika bicara bab sunat wuduk. Kita belum bicara bab sunat wuduk ni. InsyaAllah ketika bicara sunat wuduk ini, kita masih lagi bicara berkaitan dengan fardu ataupun rukun wuduk yang 6 perkara. Jadi insyaAllah untuk minggu hadapan, saya akan memulai kembali di al-awwalu an-niyatu. Saya akan mula di situ. Bermula yang pertama, bermula fardu ataupun rukun wuduk yang pertama, itu niat. Saya akan sambung balik di yang pertama daripada 6 fardu ataupun rukun wuduk, ialah membasuh, ialah niat. Saya akan mula-mula di situlah. Jadi sidang pendengar boleh tanda lah, nak tanda tarikh ke macam mana tu, terpulang kepada sidang pendengar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.